Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana tajuk yang korang tengok dekat thumbnail tu, itulah apa yang akan kita buat dalam video kali ni. Jadi contoh soalannya adalah seperti yang berikut. Kelvin mengambil masa 15 minit untuk berbasikal dari rumahnya untuk pergi ke pusat sumber sekolahnya. Selepas membuat rujukan selama 35 minit, dia mengayuh basikal balik ke rumahnya. Perjalanan balik itu mengambil masa 10 minit. Jarak di antara rumah Kelvin dan pusat sumber sekolahnya ialah 5 km. Lukis satu graf jarak masa bagi keseluruhan perjalanan Kelvin. Daripada ayat yang dia bagi ni, kita tahu kita punya stesen berlepas adalah rumah Kelvin ni, manakala kita punya stesen destinasi adalah perpustakaan sekolah dia. Jadi graf jarak masa kita tu nanti akan terdiri daripada 3 garis lurus yang berbeza. Jadi garis lurus yang pertama tu untuk menunjukkan perjalanan pergi daripada rumah dia ke perpustakaan sekolah dia lah, yang tempoh 15 minit tu kan. Garis lurus yang kedua untuk menunjukkan tempoh keberadaan dia di perpustakaan sekolah tu, yang 35 minit tadi. Dan garis lurus yang terakhir untuk mewakili dia punya perjalanan pulang daripada perpustakaan sekolah untuk ke rumah dia lah. Jadi tanpa buang masa, jom kita plot kita punya graf jarak masa. Untuk paksi X, kita akan ada sejumlah 15 tambah 35 tambah 10. Kita akan ada sejumlah 60 minit masa bagi keseluruhan perjalanan Kelvin. Manakala untuk paksi Y, paksi jarak kita tu, kita akan ada 5 km je lah. Sebab itu je lah pun jarak antara rumah Kelvin dengan sekolah dia. Jadi untuk skala lukisan, cikgu dah cakap sebelum ni, bebas terpulang pada kamu. Cuma jangan kecil sangat dan tak perlu besar sangat. Jadi inilah graf jarak masa cikgu. Korang boleh tengok sendiri macam mana cikgu skalakan paksi masa dan paksi jarak cikgu. Baik, untuk pertama sekali kita kena tunjukkan garis lurus yang mewakili perjalanan Kelvin daripada rumah ke sekolahnya, ke perpustakaan sekolah dia lah, iaitu untuk tempoh 15 minit pada jarak 5 km. Jadi 15 minit kita akan berada lebih kurang di sini. Dia di antara 10 dengan 20 kan. Dan 5 km kita di sinilah. So kita akan plotkan 15 dengan 5 ni, dia lebih kurang di sini. Jadi kita buat saja garis lurus daripada titik asalan sampailah ke koordinat 15, 5. Okey. Ini garis lurus yang menunjukkan perjalanan Kelvin daripada rumah untuk ke perpustakaan sekolah dia. Seterusnya, lepas dah sampai ke perpustakaan tu, dia duduk selama 35 minit. Bila dia duduk dekat perpustakaan tu, masa berjalan tetapi jarak tidak berlaku perubahan. Makna kata graf garis lurus kita tu nanti akan jadi satu garis lurus yang mendatar, yang mengufuk, okay, selama tempoh 35 minit. Sekarang ni kita punya graf tadi berakhir pada minit ke-15. Jadi 15 tambahkan dengan 35 minit, okay? Sebab 35 minit lah dia berada dekat perpustakaan tu. Jadi bila 15 tambah 35, kita akan dapat 50. Jadi 50 kita akan berada di sini, okay? Dan graf kita tu adalah graf garis lurus yang mendatar. Bila mendatar ni maksud kata dia duduk je lah kat situ, tak bergerak-gerak. Okay, sebab tu jarak tak bertambah. Okay, pada koordinat 55. Okey, dan terakhir sekali kita kena tunjukkan perjalanan pulang dia daripada perpustakaan sekolah ni ke rumah dia semula. Jadi untuk perjalanan pulang, maksudnya daripada stesen destinasi nak balik semula ke stesen berlepas, kita akan tunjukkan graf yang menurun. Okey, menurun. Untuk perjalanan balik ni dia ambil masa 10 minit. Okey, 10 minit kita tadi dah berada dekat 50. Jadi 50 tambah 10 di 60 je lah. Okey, 60 kita di sini. Turunkan saja ke stesen berlepas. Jarak still sama 5 km. Okey. Jadi dah siap. Inilah kita punya graf jarak masa untuk mewakili keseluruhan perjalanan Kelvin. Daripada graf
jarak masa yang kita lukis ni, kita boleh buat sedikit catatan bahawasanya graf yang menaik ni menunjukkan bahawa pergerakan daripada stesen berlepas ke stesen destinasi, manakala graf kita yang menurun ni, garis lurus yang menurun ni menunjukkan perjalanan daripada stesen destinasi ke stesen berlepas. Yang mendatar ni tidak berlaku perjalanan apa-apa, okey, cuma dia berada di satu tempat untuk tempoh masa yang tertentu. Dia duduk kat situ, tak pergi mana-mana. Kita cuba satu lagi soalan, yang mana soalannya berbunyi seperti berikut. Haziq bertolak dari bandar A dengan memandu kereta untuk menziarahi ayahnya di bandar B. Berikut adalah catatan waktu keseluruhan perjalanan Haziq. Pada pukul jam 7 pagi, dia bertolak dari bandar A. Pukul 8.30 pagi, dia berhenti rehat di RNR Tanah Mercu selepas memandu sejauh 125 km. Pada pukul 9 pagi, sambung semula perjalanan. Pada pukul 11 pagi sampai di bandar B selepas memandu 150 km lagi. Lukis satu graf jarak masa untuk mewakili perjalanan Haziq dari bandar A ke bandar B. Daripada struktur ayat yang dibagi ni, kita punya paksi X nanti, paksi masa, kita tak gunakan perwakilan minit, okay, macam soalan sebelum ni. Sebaliknya dekat sini kita akan gunakan sistem 24 jam. Sebab apa? Sebab kita tengok jam sifar 7 sifar-sifar, jam sifar 8 3 sifar dan seterusnya ni semua dalam sistem 24 jam sebenarnya kan. Okay, jadi untuk paksi masa macam itulah. Untuk paksi Y tak berubah, masih jarak dalam kilometer. Seterusnya daripada maklumat yang dibagi ni, kita ada 3 stesen, 3 tempat, iaitu yang pertama bandar A, lepas tu kita ada RNR Tanah Mercu dan kita ada bandar B. Kita tahu kita punya stesen berlepas adalah bandar A, kita punya stesen destinasi adalah bandar B. Yang RNR Tanah Mercu ni kita panggil sebagai stesen persinggahan ataupun stesen hentian. Jadi secara tak langsung dekat soalan ni kita dah belajar ada satu lagi stesen, iaitu stesen persinggahan atau stesen hentian. Letaknya stesen hentian ni ada mesti di antara stesen berlepas dengan stesen destinasi. Tapi kena ingat tak semua soalan akan ada stesen persinggahan. Macam soalan ni dia ada. Macam soalan tadi yang kita buat tu, dia hanya ada stesen berlepas dan stesen destinasi sahaja. Jadi tanpa buang masa, kita bolehlah plot kita punya graf jarak masa. Jom tengok macam mana skala lukisan yang cikgu akan buat. Untuk paksi masa, kita ada dari jam sifar 7 sifar-sifar sampailah jam 11 sifar-sifar, 11 pagi lah. Manakala untuk paksi Y, paksi jarak kita tu, kita akan ada mula-mula sekali dia kata daripada bandar A nak ke RNR Tanah Mercu tu dia kena bawa kereta sejauh 125 km. Kemudian bila dia sambung perjalanan, dia kena harung lagi 150 km sebelum sampai ke bandar B. Jadi jumlah jarak kita nanti akan ada 125 tambah dengan 150, dia akan jadi 275 km. Okey, jadi apa yang cikgu akan lukiskan adalah okey, ini graf jarak masa cikgu berdasarkan skala yang cikgu rasakan sesuai. Kalau korang rasa nak buat skala yang lain, silakan. Yang penting ingat, jangan kecil sangat dan tak perlu besar sangat. Jadi pertama sekali kita kena tunjukkan garis lurus yang mewakili perjalanan dari stesen berlepas kita, iaitu daripada bandar A ke RNR Tanah Mercu selepas memandu sejauh 125 km. Okeylah, daripada pukul 7 sampai pukul 8.30. Jadi 8.30 kita akan berada lebih kurang di sini, iaitu antara pukul 8 dan pukul 9 pagi. Okey, 125 km pula akan berada lebih kurang kat sini lah. Okey, di antara 100 dan 150. Jadi kita tandakan dan kita hubungkan menggunakan pembaris. Ini
garis lurus kita yang pertama untuk menunjukkan perjalanan dari bandar A ke RNR Tanah Mercu. Seterusnya dia kata sambung perjalanan pada pukul 9. Ini hati-hati. Maksud dia, lepas dia sampai dekat RNR Tanah Mercu tu, dia duduk kejap. Dia duduk selama 30 minit baru dia teruskan perjalanan. Jadi untuk tempoh 30 minit tu maksudnya daripada 8.30 sampai pukul 9 pagi. 9 pagi kita di sini. Memandangkan dia duduk saja di RNR Tanah Mercu tu, tidak akan berlaku pertambahan jarak. Sebab itulah graf kita akan jadi graf garis lurus yang mendatar, yang mengufuk. Dia macam ni. Okey. Yang terakhir barulah dia teruskan semula perjalanan dan dia sampai pada pukul 11. Itu pun selepas dia memandu sejauh 150 km lagi. Okey, pukul 11 tu kita tahu dah dekat sini. Okey, kat sini. Okey, nak tarik sampai mana tu? Okey. Memandangkan tadi kita stop dekat jarak 125. Okey. Dia nak mandu lagi 150 kan. Jadi 125 tambah dengan 150 dia akan jadi 275. 275 kita tu akan berada lebih kurang dekat sini. 275. Dia di antara 250 dan 300. Jadi okey, lebih kurang. Okay, siapa yang gunakan kertas grid macam buku latihan matematik tu, gambaran dia akan lagi lebih cantik lah. Okay, macam cikgu guna je apa yang cikgu ada. Okay, so kedudukan di sini. So kita ambil pembaris, kita sambungkan sahaja. Okay, dah siap. Inilah kita punya graf jarak masa bagi keseluruhan perjalanan Haziq ni, daripada bandar A singgah pula dekat RNR Tanah Mercu, semua sebelum sambung semula perjalanan ke bandar B untuk ziarah ayah dia ni. Daripada graf jarak masa kita ni, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa dekat sini garis lurus kita ni semuanya menaik? Macam soalan sebelum ni ada juga naik, ada juga turun. Bezanya adalah kalau soalan sebelum ni, soalan yang Kelvin tu kan, dia ada bekalkan kita dengan maklumat perjalanan pergi dan perjalanan pulang. Tapi untuk soalan ni, kita cuma dibekalkan dengan maklumat perjalanan pergi sahaja. Perjalanan pulang tak ada. Sebab tu graf kita duk naik tak turun-turun. Jadi itulah dia graf kita, graf jarak masa kita untuk kedua-dua soalan. Jadi buat siapa-siapa yang tak faham, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Okey. Siapa-siapa yang nak buat kelas online dengan cikgu, tanya mak ayah. Kalau mak ayah bagi green light, WhatsApp cikgu. Okey, nanti kita boleh bincang. Tak mahal pula kelas online. Okey, jangan risau, memang tak mahal. Bagi yang belum subscribe tu, subscribe dulu. Tekan butang like. Lepas tu kalau nak komen, komen, tak ada masalah. Okey. Kalau mana yang nak soal tu, soal adalah nanti cikgu ada masa jawab, cikgu jawab. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan biar lebih ramai dapat manfaat daripada video cikgu ni. Jadi itu saja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.